A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi. Okay, bertemu lagi pada minggu yang seterusnya di bulan Januari, insyaAllah, alhamdulillah, untuk program seterusnya, kuliah online secara mingguan. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan dua tajuk, di mana tajuk yang pertama akan dibintangkan oleh Ustaz Sinar Ruqyah yang bertajuk Antara Punca Utama Gangguan Jin, dan insyaAllah sesi kedua adalah pengijazahan amalan ruqyah mandiri. Okey, seperti biasa, sesi kedua ni dia bergantung kepada situasi dan keadaan. Andai kata tajuk sesi pertama tu menarik dan banyak perbincangan dan soalan, maka sesi kedua nanti kita boleh skip saja dulu. InsyaAllah saya hanya akan bertindak sebagai moderator saja. So, jika ada sebarang soalan dan sebagainya yang terkait dengan slot yang pertama juga boleh terus type supaya nanti kita akan boleh bincangkan bersama-sama. Okay. Tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada sahabat saya, Ustaz Sinar, untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah perpanjangkan umur kita lagi untuk kita dapat berjumpa pada malam ini untuk majlis ilmu. Kita belajar ilmu ruqyah secara online dan apa-apa yang berkaitan dengan ruqyah. Dan dari masa ke semasa kita akan mengajar ayat-ayat tertentu dan kita ijazahkan. Dan untuk tidak tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara tidak keliru, dalam kita kuliah online kita ni ada yang kita selitkan ijazah yang itu yang secara umum, dan ada ijazah yang kita selitkan dia umum juga tetapi yang khusus nanti mengelirukan satu umum kita lepas tu cakap khusus. Dia satu yang memang yang ayat-ayat ruqyah yang kita akan bagi ijazah yang memang sesi kita buat tu khusus. Ayat-ayat tu memang umum tapi sesi kita buat khusus, mungkin itu ada bergantung kepada admin. Ada masanya akan berbayar dan akan dimaklumkan secara spesifik. Kalau ada masanya yang kita masukkan dalam slot kuliah dan kita cuma ajar beberapa ayat, itu kita tidak ada kenakan bayaran secara spesifik lah. Hadiah kuliah setiap minggu itu memang terbuka untuk sesiapa yang ingin mendapat pahala sedekah boleh bagi sumbangan di setiap minggu. Tidak ada jumlah yang tertentu spesifik. Dan malam ini saya akan dalam slot kuliah saya ini saya akan cuba mungkin percepatkan kuliah saya sebab saya akan masuk sedikit untuk review buku saya sendiri. Selalunya penulis buku tidak review buku dia sendiri, orang lain yang telah baca buku dia akan review untuk mendapat satu review atau ulasan yang lebih objektif. Tapi ada sahabat kita meminta saya review mungkin untuk dia nilai sama ada dia ingin membeli buku tersebut. Jadi saya akan review, tetapi review saya ini bukanlah bedah kitab setiap tajuk akan dibincangkan, tidak. Cuma saya akan secara umum akan
ulas buku ni, kenapa buku ni saya anggap menarik dan sesuai dibeli oleh orang yang pesakit, baru nak belajar ruqyah, peminat ruqyah, ataupun orang yang ada asas ilmu ruqyah tapi ingin mendalami lagi perkara-perkara tertentu. Jadi kita akan mulakan dulu dengan kuliah. Saya akan buka slide. Jadi tajuk kuliah kita pada malam ini memahami gangguan jin, khususnya belajar mengetahui antara punca utama manusia diganggu jin. Tajuk-tajuk kuliah kita ini ada masanya memang kita pernah sampaikan pada kuliah yang lalu, dan kita sampaikan semula tujuannya antaranya untuk ulang kaji dan juga mungkin ada penambahan dari segi huraian atau soal jawab, dan juga untuk kita bagi peluang kepada orang yang tidak mengikuti sebelum ini dapat mengikuti dan boleh bertanya. Sebab topik ini walaupun kita ulang semula, tetapi ada masanya sisi kandungan atau huraian-huraian baru akan muncul. Soalan-soalan baru akan muncul. Jadi penting kita tidak salah untuk kita ulang kaji. Seperti juga kita baca Al-Quran. Kita dah khatam baca Al-Quran, 30 juz, 114 surah, kita digalakkan untuk ulang lagi baca, dan ulang lagi baca. Untuk dapat kefahaman dan juga keberkatan daripada pembacaan itu. Okey, kita teruskan. Okey, skop topik kita ni untuk malam ini saya ringkaskan bukanlah penerangan berkenaan jin dan alam jin. Sebelum ini kita pernah bagi kuliah tentang jin dan alam jin, tapi kali ini bukan berkenaan jin dan alam jin, walaupun berkaitan. Fokus topik kita ini adalah menerangkan punca-punca, sebabnya, asbabnya manusia diganggu jin. Sebab ramai masyarakat kita, bukan saja di Malaysia, bukan saja di Indonesia, di England, di Amerika, India, Pakistan, diganggu jin. Jadi kita perlu tahu kenapa kita diganggu jin. Kalau kita sakit kena bakteria, virus, ada hospital. Kita boleh pergi hospital check, scan, MRI dan sebagainya, bagi ubat yang sesuai, perawatan yang sesuai. Tapi apabila diganggu jin, pihak hospital tidak akan dapat rawat. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan cuba cari, tengok simptom tu dari sudut perubatan moden. Apakah penyakit dan istilah penyakit itu dari sudut perubatan moden. Jadi kalau tidak ke hospital pula, kalau memang sakit gangguan jin, jadi kita akan hati-hati. Ada peruqyah syariah, ada orang merawat, baca juga Al-Fatihah, baca juga selawat Nabi, tapi dia campur-campur dengan ilmu yang sebenarnya ilmu dia didampingi oleh jin. Jadi itu kena elakkan. Jadi sebaiknya apabila kita tahu punca dia, kita cuba merawat diri kita sendiri. Kita jumpa peruqyah dan kita merawat diri kita sendiri sebab kita tahu di mana puncanya. Jadi contohnya sebenarnya kita dari jin saka atau jin asyik. Jadi tidaklah kita akan menuduh orang membuat-buat
diri kita. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan sihir. Dengan kita ikuti kuliah ini, semoga kita dapat memahami. Tidak secara mendalam, tapi asasnya. Kenapa manusia diganggu jin. Oke, kita teruskan. Siapakah ini makhluk bernama jin? Adakah jin itu bakteria atau virus? Ini kita secara ringkas kita tengok makna maksud jin. Jin dari sudut bahasa bermaksud sesuatu yang tertutup atau tersembunyi. Dari sudut istilah pula, ulama memberikan definisi jin, antaranya ialah jin adalah makhluk halus seperti angin yang dapat berubah dengan bentuk yang berbeza-beza dan mampu memunculkan perbuatan-perbuatan aneh. Jin halus, sebenarnya lebih halus dari angin. Jin boleh masuk ke tubuh manusia melalui saluran darah. Jin mempunyai berbagai bentuk dan dia pandai menjelma. Dia boleh menjelma bentuk anjing hitam, bentuk kuntilanak, bentuk toyol, bentuk naga. Dan juga jin mampu memunculkan perkara-perkara aneh. Orang yang kerasukan tiba-tiba boleh berjalan di dinding rumah. Wanita yang lemah sebelum ni tiba-tiba kerasukan jadi kuat. 5 orang lelaki, 6 orang lelaki pegang dia, boleh terlepas, terpelanting lelaki saudara mara dia yang pegang sakit wanita yang kerasukan. Jadi itulah jin secara umum. Kita tidak akan bincang lebih terperinci. Sila ikuti kuliah-kuliah yang lalu melalui YouTube Coach Kamarud. InsyaAllah saya rasa ada di rakam kuliah-kuliah lalu berkenaan jin yang dibincangkan lebih terperinci sifat-sifat jin. Sekarang kita akan melihat punca-punca didampingi atau diganggu jin. Antara punca utama manusia diganggu jin ada lebih kurang 5. Mungkin ada yang mengatakan mungkin 4, ada yang mengatakan 5 dan mungkin ada yang 6. Tapi bagi saya yang saya pelajari, saya baca, saya kaji, yang secara umumnya terutama di kawasan kita Asia Tenggara ini ada 5 punca manusia diganggu atau didampingi jin. Yaitu pertama, jin jatuh cinta kepada manusia. Jin ini digelar jin asik. Dan ini yang dari sudut pengalaman saya dan juga kawan-kawan saya yang bercerita dengan saya, ini yang banyak mengganggu. Pesakit sangka dia kena sihir, rupanya jin asik mengganggu. Pesakit sangka dia diganggu jin saka, rupanya jin asik. Sebab ada kalanya jin itu lama mendampingi pesakit. Jin itu mungkin berasal dari jin saka. Dia ada lama dengan keluarga pesakit. Lepas tu jin tu jatuh cinta. Atau anak jin tu jatuh cinta dengan pesakit. Atau anak kepada seseorang. Dan anak tu pula jadi sakit. Jadi, tapi jin tu bernipu. Dia katalah dia hantar sihir dan sebagainya. Dan pengalaman saya, bila saya meruqyah pesakit yang dirasuk dengan jin asik ni, siapa yang nak berdialog dengan jin asik pada pintar, nak pandai. Sebab jin asik ni antara yang pandai berkata-kata, pandai berlakon. Dia boleh berlakon sedih, menangis, dia boleh berlakon macam-macam. Dia dah nampak keselemahan kita, dia akan cuba menyerang kelemahan kita. Kalau dia nampak perawat itu seorang lelaki muda, bujang, suka yang kemungkinan akan suka wanita-wanita cantik, wanita bujang, dia jin merasuk itu mungkin akan cuba berunding dengan perawat tu. Dia kata dia boleh tolong perawat tu, cari jodoh untuk perawat tu, apa wanita yang perawat tu suka dan sebagainya. Banyak.
Dia boleh berlakon sebagai jin saka dan sebagainya, jin sihir, tapi sebenarnya dia jin asik. Okey, saya ringkaskan. Okey, kita pergi kepada punca kedua. Jin disakiti oleh manusia. Lalu jin itu ingin membalas dendam. Contohnya, manusia pergi ke tingkap di dapur, simba atau siram air panas dari tingkap rumah. Keluar rumah, di luar, di tanah. Tanpa baca bismillah. Lalu air panas itu terkena jin yang sedang duduk-duduk, rilek-rilek, lepak-lepak di belakang dapur. Mungkin mereka sedang berkela di alam mereka. Tiba-tiba terkena air panas, dia marah kesakitan. Ataupun anak dia yang terkena air panas. Maka jin ini akan coba membalas dendam, akan mengganggu keluarga di rumah itu. Dan jin yang ingin membalas dendam ini digelar juga dengan nama jin intikam. Yang ketiga, punca yang manusia boleh diganggu jin, didampingi jin, ialah manusia yang suka belajar ilmu yang bekerjasama dengan jin. Sama ada manusia itu sedari atau tidak sedari. Dia belajar suatu ilmu, sebenarnya ilmu itu ada didampingi jin. Antara contoh-contohnya, orang belajar ilmu pengasih, ilmu susuk, ilmu kebal, ilmu khodam, dan saya gelar jin jenis ini jin ilmu. Mungkin ini bukan istilah standard. Saya selalu gelar dia sebagai jin ilmu dan selalu orang bertanya, apa itu jin ilmu? Jadi di sana yang saya sedar bahawa istilah jin ilmu itu adalah istilah saya, bukan istilah yang umum digunakan pakai oleh peruqyah. Ini saya ada satu kisah, kawan saya orang Johor, kisah lama waktu saya masih belajar universiti. Dia cerita dia ada seorang saudara, sepupu kalau saya tidak silap. Hobi dia koleksi minyak pengasih, minyak senyonyong. Ada orang hobi koleksi stem, duit lama, dia koleksi minyak pengasih. Dia tak pakai minyak pengasih itu. Dia tidak gunakan minyak pengasih, dia calit kepada orang suka dengan dia. Tak, dia hobi mengumpulkan minyak pengasih. Di rumah dia itu, kawan saya bagi tahu, di dinding rumah dia itu dia ada buat rak. Di dinding rumah itu ada rak dan juga ada sebagian itu ada sangkut. Ada macam contohnya macam paku kecil kan. Lepas tu dia akan letak minyak-minyak senyonyong yang botol-botol kecil itu, minyak pengasih berbagai jenis, minyak bulu perindu lah dan sebagainya. Sama ada ditaruh di atas rak tu di dinding rumah, rak tu rak kecil saja, ataupun dia sangkut. Ada satu masa tu, sama ada dia bermimpi atau orang bagi tahu dia, cari minyak pengasih tertanam di kubur. Dia pergi ke kubur, kalau tidak silap saya mungkin dalam mimpi. Jadi dia pergi ke kubur tu, memang dia korek sedikit, dia jumpa satu botol kecil minyak pengasih. Lepas tu dia letaklah di dinding dia, dekat dengan tempat tidur dia. Dia tidur, malam tu dia mimpi Pontianak. Dan bila dia terjaga, semua minyak pengasih koleksi dia yang dia letak di dinding jatuh kecuali minyak yang dia baru ambil. Lepas tu esok dan beberapa kali dia terkejut dari tidur dan begitu juga jatuh semua botol bila dia letak di rak dia jatuh, bila dia sedar jatuh kecuali satu. Dan apabila dia tanya orang pandai keesokan hari dia, orang tu kata minyak yang dia dapat tu ada didampingi oleh jin Pontianak. Dan jin Pontianak tu dia tolak, seolah-olah dia tolak jin minyak-minyak senyonyong yang lain, sebab mungkin yang lain tu jin-jin dia tak berapa tinggi pangkat, mungkin hanya korporal, dia pangkat sarjan ke general, jadi jatuhlah minyak-minyak tu. Jadi begitu antara kita tengok ada orang tanpa dia sedari dia
dia sendiri yang berdampingan dengan jin, sama ada dia belajar ilmu-ilmu tertentu atau dia pegang benda-benda tertentu. Seperti keris lama, susuk sanggul lama, tapak siri lama. Terusnya, yang keempat, punca orang didampingi atau diganggu jin ialah jin yang dihantar oleh tukang sihir. Jin ini saya menggelarnya jin sihir. Terusnya yang kelima, jin yang ingin menzalimi manusia tanpa sebab khusus. Ini jin nakal-nakal. Jin mungkin something di alam dia atau abang long kawasan. Katakanlah seorang di kampung, dia jalan, dia lalu pokok ara atau pokok apa-apa yang selalu orang kaitkan dengan jin. Jadi mungkin pokok itu kalau di Sabah ni kami panggil pokok ara ni yang berjuntai-juntai itu, yang ada orang kata dia punya juntaian itu tempat Pontianak bergayut, main buayan, ayunan. Jadi mungkin pesakit orang tu dia lalu di situ, jin tu ada sedang lepak-lepak, mungkin ada brother-brother, sister apa ni yang cerita Indonesia, Pontianak, jin Pontianak, jin apalah. Mungkin ada lepak-lepak di sana. Yang jin-jin mungkin something, bong-bong masa, jin-jin pemuda. Tak tahu buat apa, baru mereka nampak ada seorang wanita lalu di ini, mungkin baru dari surau ke belajar mengaji atau ada majlis kenduri di rumah jiran berdekatan yang dia perlu berjalan kaki sahaja. Jin yang lepak-lepak tu nampak dia dan tertarik pula nak mengacau, nak menyakat. Mungkin 2-3 ekor jin tu bincang-bincang, mari kita ikut wanita tu balik rumah. Bila ikut balik rumah, startlah mereka mengacau. Dan mungkin wanita tu pun memang yang ada sakit, tidak kuat dia punya antibody ke, dia punya diri, hati ya. Jadi dia kerasukan. Ataupun dia tidak kerasukan malam itu, beberapa hari kemudian dia sakit, dia kerasukan. Ini jin dia tidak ada sebab khusus, dia saja-saja nak pergi ganggu. Ataupun orang berburu masuk ke hutan. Berburu masuk hutan, tidak ada baca doa, tidak baca bismillahirrahmanirrahim, tidak baca doa auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pergi berburu atau pergi memancing. Balik demam teruk. Kalau di Sabah digelar istilah dia keteguran. Saya pernah ada merawat seorang adik kawan saya, dia seorang ada belajar silat, tiba-tiba dia sakit, dia badan tegap besar, tapi dia sakit, menggigil. Bila di temu ramah, interview, bercakap sebelum ni memulakan sesi rawatan ruqyah, dia cerita sebelum tu dia pergi memancing di laut. Jadi kita fahamlah memancing di laut mungkin ada Nyi Blorong, Roro Kidul, jin-jin jenis itu berada di pantai, di laut, dan mungkin mengikuti dia. Jadi dia itulah yang dia sakit. Dan bila saya baca ruqyah, tiba-tiba dia lama baru dia kerasukan. Seolah-olah jin itu tidak mau menonjolkan diri bahawa dia ada. Tapi akhirnya dia bergerak juga, bersilat. Dan jin tu mula-mula saya nampak dia macam ciri-ciri jin perempuan. Dia bersilat tapi cara dia duduk dia macam cara duduk perempuan, pesilat perempuan. Dan bila saya tegur dengan abang dia ni, saya bercerita dengan abang, saya kata jin ni macam gaya bersilat tapi macam gaya perempuan. Terus cepat-cepat dia berubah kedudukan duduk dia. Dia tidak duduk style perempuan dah, dia duduk bersilat. Berdialog dan berdakwah. Saya selain baca ruqyah, saya berdialog dan berdakwah kepada jin itulah untuk keluar dari tubuh pesakit. Itu jin yang dia ganggu tiada sebab khusus. Kita pergi memancing, kita masuk hutan, kita lalu pokok ara dan sebagainya. Jin itu saja-saja nak mengganggu. Okay.
Kita teruskan. Kenapa penting kita mengetahui punca manusia diganggu jin? Sangat penting dan banyak kepentingannya. Satunya saya bagikan contoh seperti di bawah ini. Seperti yang terpapar di skrin saudara-saudari. Yaitu antara kepentingan mengetahui punca gangguan jin ialah agar dapat menentukan pendekatan yang sesuai untuk rawatan pesakit gangguan jin. Mengetahui punca sebenar jin mengganggu juga ada masanya disebut mencari akar masalah. Jika rawatan tidak sesuai dengan akar masalah, itulah kemungkinan lambat sembuh. Itulah mungkinnya punca lambat sembuh. Saya bagi contoh. Seseorang kena gangguan jin asyik, jin yang jatuh cinta, sangat jatuh cinta dengan pesakit. Tetapi disangka pesakit kena serangan sihir. Apabila jumpa dukun, jumpa bomo, mereka kata, oh ini sihir nih. Jiran yang dekat-dekat juga yang sihir nih. Jumpa bomo lain dia kata, oh ini saudara sendiri yang sihir nih. Jumpa lagi bomo lain dia kata, sihir nih. Akan sekerja yang menyihir. Ya, sebenarnya adalah gangguan jin asyik, tidak ada kaitan dengan sihir. Jadi apabila telah diberitahu sihir, sebenarnya bukan sihir, punca penyakit itu sebenarnya bukan sihir, maka si perawat, si bomo dan pesakit pun fokus mencari buhul sihir, mencari ikatan sihir. Pesakit akan lambat sembuh. Sebabnya sakit yang dideritai oleh pesakit sebenarnya tidak melibatkan buhul sihir. Apabila disedari ada jin jatuh cinta dengan pesakit, maka perawat lebih fokus, yaitu ia akan mencari punca jin itu jatuh cinta. Mengapa jin itu jatuh cinta? Dan berdakwah secara hikmah kepada jin, yaitu semasa jin itu merasa pesakit, agar tidak lagi mendampingi pesakit dan bukannya pergi mencari buhul. Pergi ke halaman rumah, di depan, di dapur, halaman rumah, di dapur, di belakang dapur, kurik tanah sana, kurik tanah sini, beratus lubang tanah dikurik, tapi tidak jumpa jauh buhul sihir. Sebab sebenarnya bukannya sihir, rupanya jin asyik. Apabila diketahui jin asyik, kita lebih fokus. Kita coba cari punca. Kenapa jin itu jatuh cinta? Mungkin kalau yang perawat yang pandai berdialog macam saya memang berdialog. Apabila saya baca ruqyah, jin itu degil nak keluar dan jin itu berkata-kata, tapi dialog saya fokus, iaitu berdakwah. Bukan saja-saja cerita yang buang masa. Jadi saya akan berdakwah, mungkin daripada dialog dengan itu dapat tahu rupanya jin itu memberitahu dia jatuh cinta dengan pesakit wanita ni sebab waktu dia mandi, minta maaf, tapi ini sebagai contoh, ini untuk jadi teladan. Dia mandi katakan dalam keadaan bogel. Saya mungkin dicakap saya jin, saya selalu berada di tandas, di kamar mandi, di bilik mandi. Jadi wanita ni bogel. Mandi bogel dan kalau dia ke bilik tidur pun dia sangka tak ada orang. Dia buka baju pun tanpa baca bismillah. Saya nampaklah, sedangkan ada hadis Nabi, kalau kita baca bismillah, penglihatan jin itu terdinding. Dia tidak akan nampak kita bogel. Jadi saya nampak, saya jatuh cinta lah. Jin pun manusia, jin pun ada nafsu syahwat. Jin bukan manusia, tapi jin seperti manusia. Jin ada nafsu syahwat. Jadi rupanya bila kita tahu sudah jin itu adalah jin asyik, puncanya itu apabila kita ada rawat pesakit beberapa sesi, kita boleh nasihati pesakit. Lain kali kalau nak masuk tandas tu bacalah doa sebelum masuk tandas. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana, supaya jin dalam tandas tidak nampak kita. Tidak nampak keadaan bogel kita berbogel dan sebagainya. Dan bila kita tukar pakaian di bilik tidur, kita kenalah baca doa, sekurang-kurangnya baca bismillah.
Jadi begitu cara dia, kita fokus. Kita dah tahu akar masalah. Jadi itulah pentingnya mengapa kita perlu tahu punca utama manusia diganggu jin. Dan antara cara dia untuk melihat simptom. Sakit ada mimpi, apa jenis mimpi pesakit, di mana sakit, sakit ada sakit kulit kah, atau sakit di kemaluan kah? Mungkin kalau sakit di kemaluan mungkin ada kaitan dengan jin asik, atau selalu dada tertekan, mungkin ada jin asik di dada dan sebagainya lah. Ada simptom-simptom untuk kita mengetahui. Jangan cara nak mengetahui baca ruqyah jin kerasukan, kita tanya jin, kau siapa? Kau jin asik ya? Kau jin asik. Kaulah yang setiap malam Jumat tu, kau datang menjenguk pesakit, terus kita pula runding dengan pesakit di media, di apa kita katakan internet, online, di video call. Nak saya panggil jin tu, kita tangkap jin catching. Saya boleh kontrol ni, dia boleh kawal keadaan. Akak tidak akan terganggu. Saya boleh kontrol, saya boleh sedarkan akak. Itu cara. Lepas tu sekali banyak masalah berlaku, tak dapat juga kita tolong. Kita bukan tinggal berada bersama-sama orang yang dalam video call. Tapi kalau kita fokus, kita melihat kepada simptom-simptom, kita dah tahu apa dan boleh agaklah dengan simptom-simptom itu. Apa lagi kita nak berdialog dengan jin, tanya kau jin asik ke, jin saka ke. Sebab jin ni pembohong. Dia jin saka, dia jin asik pun dia kadang-kadang dia kata dia jin saka atau dia jin sihir. Jadi bertanya kepada jin yang merasuk tu adalah satu cara yang paling last sekali lah, paling yang bukanlah pilihan utama untuk mengetahui punca pesakit diganggu jin. Kita melihat kepada simptom-simptom. Okay. Seterusnya, dan jin, kita kena lihat ini pintu-pintu bagaimana jin dapat masuk ke dalam diri manusia, dapat mendampingi manusia. Walaupun seorang tu al-hafiz. Kalau beberapa pintu ni yang saya senaraikan, ada 5 pintu. Walaupun dia al-hafiz Al-Quran, apabila pintu ini terbuka, dia boleh diserang jin. Kalau kita baca kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang warna putih itu, dia ada menceritakan kisah-kisah, dia ambil contoh kisah-kisah dia merawat. Dan antara dalam tu kisah-kisah tu ada Syekh Wahid Abdul Salam Bali menceritakan antara pintu masuk jin dapat merasuk, jin dapat masuk ke tubuh manusia, ke aliran darah dan mengganggu manusia adalah karena pintu-pintu ini. Macam mana Syekh Wahid Abdul Salam Bali tahu, dia tak huraikanlah, tapi kemungkinan berdasarkan tajribiah daripada pengalaman dia, pengalaman sahabat-sahabat dia yang meruqyah. Jadi dia buat satu kesimpulan. Dan apakah pintu-pintu masuk tersebut antara dia, inilah yang saya senaraikan, sangat marah. Sangat marah keterlaluan. Sebagai contoh, walaupun seorang tu al-hafiz, katakan seorang pemuda tu umur 17 tahun, umur 21 tahun, dia ni al-hafiz. Satu masa mak dia marah dia dan nasihat dia pergi bersihkan halaman rumah atau pergi ke kedai beli barang. Dah ulang-ulang balik, suruh pergi, tapi mak dia marah, dia pun rasa marah juga. Cuma dia tak bercakap lah, dia tak melawan cakap mak dia, tapi hati dia marah. Di situ dia boleh dimasuki jin, dia boleh serang jin. Atau seorang bapa ni ustaz ni al-hafiz. Dia dah tegur anak dia. Dia kata, nak dah nak masuk maghrib, balik ke rumah. Janganlah bermain lagi di halaman rumah. Ataupun dia dah nasihat anak dia berkali-kali.
sapu halaman rumah hari Minggu ni, ujung minggu, sapulah halaman rumah, bersihkan, banyak sampah. Tak juga dibuat. Sampai satu peringkat dia ada sangat marah, dia panggil anak dia, dia marah. Bapa marah yang waktu tu marah yang sangat marah kepada anak. Waktu tu dia boleh diserang jin. Jin ni jangan kita, kadang-kadang kita tak faham sebenarnya. Kadang-kadang kita salah faham. Habis soalnya diajar oleh orang-orang tertentu, oleh bomo-bomo dengan salah pengajaran, salah penyampaian. Kalau kita baca buku Syekh Wahid Abdul Salam Bali dan dengar-dengar perkara, jin ini adalah makhluk yang penyabar. Dia boleh, contohnya kalau dia dihantar sihir lah, menyihir, tukang sihir antar untuk menjadikan seseorang sakit. Dia bukan hari ni, malam ni dia dihantar, dia pergi ke rumah orang sasaran tu, mangsa, dia terus pergi merasuk mangsa tu. Kadang-kadang dia boleh tunggu berminggu-minggu atau berbulan sehingga dia jumpa, sebab katakan seorang tu yang dia nak serang seorang orang surau, orang yang tiap-tiap hari baca Al-Quran. Dia tunggu berminggu, malah berbulan, sampai satu masa katakan orang tu seorang ustaz, tiap malam, setiap hari baca Quran. Dia tunggu satu masa, ustaz tu dia sangat marah. Dia sangat marah dengan anak dia atau bergaduh suami isteri. Dalam keadaan sangat marah, waktu itulah dia serang. Mungkin waktu tu dah sebulan berlalu, baru dia masuk. Dia bukan hari ni diserang, dihantar tukang sihir, hari ini itu jin terus menjalankan tugas, terus masuk ke tubuh pesakit. Sebab ada pesakit dia boleh terus masuk. Mungkin pesakit itu lalai, pesakit itu memang kaki disco, kaki night club. Ada yang nak disihir tu seorang ustaz, seorang ustazah. Bukan dia boleh terus serang, sebab ustaz tu tiap-tiap hari baca Quran, baca doa, sembahyang tahajud. Ada tu bukan lagi berminggu, berbulan, baru dia dapat serang. Jadi dia akan tunggu. Dia tunggu di tepi pagar, dia tunggu di atas rumah, dia tidur di atas bumbung rumah. Itulah malam-malam kita dengar berbunyi-bunyi sejak siling rumah, seperti perabot ditarik, bunyi guli jatuh dan sebagainya. Itu sebagai satu contoh. Okey, kita pergi ke perkara kedua. Pintu masuk serangan jin adalah perasaan sangat takut. Jadi siapa yang tidak pemberani, jangan suka tengok wayang cerita hantu. Jangan suka tengok cerita munafik ke, KTND, Desa Penari lah, macam-macam kan. Dari wayang Indonesia ada, wayang Malaysia ada. Sebab nanti diri ni memang penakut, pergi tengok wayang, teriak sana teriak sini, terkejut-terkejut tengok wayang hantu muncul atau fast friend, lama-lama di panggung wayang pun boleh nanti terasuk. Sebab perasaan takut tu, takut. Jadi saya tak heran kalau ada orang tengok wayang hantu, dia kerasukan di dalam panggung. Sebab setan antara dia mudah menyerang atau masuk ke dalam diri manusia adalah bila ada perasaan sangat takut itu muncul. Jadi yang ketiga pula pintunya adalah nafsu syahwat yang tidak terkawal. Nafsu membuak-buak nafsu syahwat. Itulah kalau kita tengoklah, kalau kita perhatikan konsert besar-besaran dibuat di stadium, konsert menyanyi lagu rock, terutama di barat. Dibuat di stadium besar, orang ada di padang, bila start menyanyi dah ada melompat-lompat, lelaki ada buka baju dan sebagainya, dan ada na'udzubillah lelaki perempuan yang bersetubuh di tengah-tengah konsert begitu ramai orang di bawah, dan waktu tu orang dah tak rasa malu, dah tak ada dengar konsert rock lah, heavy metal. Ada sampai bersetubuh, dah hilang malu. Sebab bila di konsert tu, nafsu gairah menengok konsert, menyanyi, menari, melompat-lompat, giling kepala. Lepas tu nafsu syahwat pun akan muncul. Terlanggar sana, terlanggar sini, kerasukan setan.
setan merasuk kepada diri lelaki, diri perempuan, terutama di barat. Di barat lagi langsung perasaan malu itu sangat tipis. Boleh buka baju bersetubuh di konser. Tak mengherankan, terutama di konser barat. Sebab nafsu syahwat bila dah tak terkawal, jin akan masuk, dia akan pengaruhi, dia akan bisik ke hati, bisik ke telinga. Jadilah perkara-perkara yang tidak diingini. Dan keempat, apabila kita sangat lalai. Kalau kita sangat lalai, kalau terlalai-lalai sikit tak apa. Tapi kalau sangat lalai, tak solat, tak baca Quran, selalu pergi night club, apa akan berlaku? Itu orang seperti itu mudah didampingi jin. Itulah ada orang kita tengok, bukan juga ustazah, tak solat, kadang-kadang free hair, tak pakai tudung, tapi pandai mengubat, pandai merawat, efektif pula tu. Orang dia rawat baik. Dia kata dia dapat ilmu ni dari mimpi. Sebenarnya hati-hati, bukan ilmu merawat dia itu sebenarnya dari jin. Dan jin tu mula-mula saya bagi dia seolah-olah kelebihan. Tapi lama-kelamaan ingin menyesatkan orang tu dan nanti keluarga orang tu pun dia akan sesatkan. Jin ni penyabar dalam menyesatkan manusia. Dia bukan hari ini dia nak menyesatkan, hari ini dia akan terus cuba sesatkan. Dia kadang-kadang bagi dulu keindahan, datang dalam mimpi, suruh solat 5 waktu, suruh buat baik kepada ibu bapa. Dia kata kita pun rasa psikologinya, mimpi ni bagus. Sebab dia suruh buat baik. Tapi nanti setahun, 2 tahun berlalu, bukan seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun berlalu, baru dia cuba mulailah cucuk jarum yang menyesatkan. Dia kata kamu dah makam tinggi, sekarang dah tak perlu solat. Solat pakai niat pun boleh. Kamu boleh ke Mekah dengan niat sahaja. Tutup mata, kamu boleh nampak dah Kaabah. Dengan cara meditasi dan sebagainya lah dia kata. Sebenarnya di waktu itulah dia nak menyesatkan akidah. Dia sanggup bersabar dalam 2 tahun, 3 tahun suruh orang tu buat baik. Jadi kena hati-hati. Pintu yang keempat ini. Yang pintu kelima, sangat atau keterlaluan sedih. Seorang tu dia sayang ibu bapa dia. Ibu bapa dia kemalangan jalan raya, dua-dua dah meninggal. Si anak perempuan ni yang dah besar, sedih, nangis. Hari ni nangis, esok nangis, lusa nangis, sedih sahaja. Berdiam diri, termenung seorang, makan pun sedikit, tak sampai pun 1 piring makan. Kerana terlalu sedih ni, atau terlalu sedih ditinggalkan kekasih, ini membuka pintu ruang untuk jin senang menyerang dan mengganggu. Dan dia akan masuk mungkin ke dalam hati orang yang sedih itu. Lagilah dia buat orang tu sedih, dia jadilah orang tu kena tekanan mental, depression, dan jinlah mulai bertugas membisik-bisikkan pikiran-pikiran negatif untuk orang tu bunuh diri, untuk dia pergi dia pengaruh, dia bisik, pergi ke dapur ambil pisau tikam dada, atau dia suruh panjat naik lift, naik ke tingkat 10 shopping mall, dia suruh terjun. Atau mati, terjun, bunuh diri. Sebenarnya bukan sekadar dia bunuh diri, dia sebenarnya orang Islam, ada juga iman, tapi dia dirasuk oleh jin. Jadi kena hati-hati. Ada 5 pintu ini yang boleh setan, jin masuk dan menyerang manusia. Walaupun seorang tu al-hafiz, boleh diserang dengan daripada pintu-pintu yang saya sebutkan ini. Jadi kita penutup dia, kita kena ingat walau apapun punca gangguan jin, sakit adalah kerana Allah takdirkan kita sakit. Ada hikmah Allah mentakdirkan kita sakit. Mungkin Allah ingin kita menjadi lebih baik. Mungkin Allah ingin mengampunkan sebagian dosa-dosa kita. Mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita di akhirat.
Jadi apabila kita sakit, walaupun sakit gangguan jin, ada hikmah dia. Antaranya mungkin hikmah dia, Allah nak uji kita. Kalau kita sakit, pertama sakit-sakit mistik, sakit ganjil. Adakah kita pergi jumpa bomo, dukun, bomo siam, atau kita pergi jumpa ruqyah syariah. Peruqyah yang mengamalkan ruqyah syariah, yang ikut Al-Quran dan hadis. Walaupun tidak nampak sensasi teknik dia, tetapi kita ikut itu, nak ikut yang Allah reda. Atau kita nak hanya kerana nak ingin cepat baik, kita pergi ke bomo siam, kita pergi ke dukun-dukun orang asli dan sebagainya. Jadi saya akan ambil macam 10 minit ini lagi untuk saya buat sedikit review kepada buku saya. Mungkin ada yang request, sahabat kita request untuk saya review buku saya secara ringkasan, mungkin dalam 10 menit ini untuk orang berminat yang belum membeli untuk membeli, sebab ini ada permintaan daripada rakan kita di grup Telegram Perkotaan Islam. Jadi saya tutup dulu slide ini untuk saya review dari kurang 10 menit lah, review buku saya. Okey. Ada ramai juga ada beli buku saya, tapi ini saya print out, tapi saya jual secara bentuk e-book. Buku ini ada beberapa kali bertukar nama. Sekarang ni tajuk dia Nota Asas Ruqyah. Kalau saya ada buat edisi seterusnya, mungkin saya akan tukar nama dia Nota Dasar Ruqyah Foundation. Buku ni dulu edisi awal dia cuma lebih kurang 100 muka surat. Tapi lepas tu saya ada tambah tulis lagi, dia terjadi 200 muka surat. Saya pun tak nak terlampau tebal. Sebab dulu saya pernah print, binding dan saya jual secara fizikal tapi dengan kawan-kawan terdekat lah. Buku ni saya tulis sebab begini, macam mana buku ni terhasil sejarah dia. Saya banyak belajar ilmu ruqyah. Saya belajar dengan Ustaz Sarhan, Safi, saya belajar dengan almarhum Ustaz Perdana Ahmad, dengan Ustaz Musdar, Ustaz Mantambusai, belajar dengan peruqyah dari Jordan, Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani, dengan doktor dari Mesir, ni peruqyah veteran dari Mesir, Dr. Said Ahmad Abdu. Jadi saya ada buat nota-nota saya sendiri, catatan-catatan saya, dan ada ya posting-posting saya. Jadi saya terfikir bagus saya susun nota tu dalam bentuk yang lebih teratur. Terutama sebab saya lihat kan kami ikut kursus asasnya tu dah ada, kursus 2 hari, Quranic Healing Sabah buat kursus. Tapi ada yang belajar tu dia memang kurang pengalaman, dan bila dia ingin menambah lagi dia punya pengetahuan, di mana lagi? Sebab dia nak pergi, sebab kursus bukan selalu Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani dari Jordan tu datang ke Malaysia, bukan setiap bulan atau setiap tahun dia datang. Jadi macam mana dia nak tambah lagi pengetahuan dia, pemahaman dia, dan saya lihat yang lebih teratur. Jadi saya buatlah buku ni. Saya buat buku ni dengan susunan, ada susunan lah supaya bagi saya orang yang ingin ulang kaji dan mendalami lagi ilmu ruqyah, mungkin dia dah ikut kursus yang dianjurkan oleh Quranic Healing Sabah dan sebagainya, dia boleh ulang kaji dalam bentuk tersusun, elemen tersusun. Jadi saya pun tulislah buku ni, saya kumpulkan dari nota-nota saya dan saya susun semula, jadilah menjadi lebih kurang 64 bab. Dulu tidak sampailah bab, tapi bila saya buat edisi seterusnya jadi 64 bab, dan saya bagi-bagikan
tajuk dia banyak tentang apakah itu ruqyah, rukun-rukun ruqyah, apakah manfaat ruqyah syariah, sakit adalah ujian daripada Allah, kenapa boleh sembuh dengan Al-Quran, adakah ruqyah itu tauqifi dan tajribi. Saya susun daripada tajuk konsep-konsep asas dalam ruqyah, lepas tu baru contohnya, dan juga persoalan-persoalan yang selalu bermain di fikiran tentang kenapa bila kita orang awam baca Yasin, orang tidak kerasukan. Tapi bila peruqyah baca Yasin, orang kerasukan. Apa rahasianya? Jadi saya huraikan, saya terangkan. Lepas tu baru saya masuk kepada topik yang alam gaib. Contohnya jin. Okey, lepas tu saya masuk kepada ruqyah mandiri dalam buku tu, dan lepas tu ada ruqyah, cara meruqyah orang yang ruqyah 3 tahap, dan saya ada spesifik topik tentang penyakit ain dan sihir, dan saya juga masukkan tentang ni prinsip-prinsip asas dalam ruqyah syariah, terutama berkenaan adab-adab peruqyah, dan banyak lagi. Dan saya dapat inspirasi daripada buku Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dalam buku itu dia ada ceritakan sebahagian pengalaman dia meruqyah. Jadi dalam buku ini pun saya masukkan sebahagian pengalaman saya meruqyah, saya meruqyah orang tertentu, dia kerasukan jin, macam mana saya kendalikan dalam bentuk yang ringkas. Jadi sebab saya dapat terinspirasi daripada buku Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Jadi begitulah yang saya buku ni, dan jadilah buku ni seperti ini. Itulah ulasan saya atau review saya lah. Buku ni kalau yang nak dibincang setiap ni, satu dia memang perlu belajar dengan saya, sama ada berdepan atau boleh buat spesifik kuliah. Kalau kuliah yang tapi berbayar lah, kuliah berbayar, mungkin kalau di bawah 20 orang mungkin bayaran dia RM50. Tapi kalau sebulan, kalau lebih 20 orang mungkin yang hadir, mungkin boleh dikurangkan lah bayaran tu kepada RM30. Kalau yang ada dekat Sabah boleh terus berjumpa saya dululah. Sekarang saya tidak ada masa mengajar, saya akan guna buku ni lah untuk ajar. Sebab dia asas-asas dia ada di sana dan tersusun. Jadi begitulah review lah buku saya. Kalau ada berminat nanti boleh di Telegram, nanti boleh ditanya lebih lanjut. Jadi saya baru nampak daripada sebenarnya ulasan saya tentang buku pun tu dah selesai. Saya baru nampak tadi ada keluar message dari Coach Kamarul yang dia skip kuliah bagian dia. Jadi sebenarnya saya dah tamat, tinggal saja kita kepada kita moderator kita nanti akan buat satu keputusan sama ada dia nak teruskan ijazah ayat ataupun sesi soal jawab. Saya akan serahkan kepada Coach Kamarul lah, sebab sekarang ni dah selesai. Okey, saya akan serahkan kepada Coach Kamarul untuk sebagai moderator untuk tentukan majlis kita ni selepas ni apa sesi kita. Okey, saya serahkan kepada Coach Kamarul. Silakan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Untuk malam ni kita terus kepada sesi soal jawab. Sebab saya agak keletihan, saya mengantuk sangat-sangat ni. Okey, bila saya mengantuk, kalau nak bagi kuliah nanti, saya sendiri pun tak ada idea sangat nak bercakap nanti. Okey, tadi saya sempat terlelap 10 minit dah tadi semasa sesi kuliah. Okey, so kita teruskan kepada sesi soal jawab. Kalau sesi soal jawab ni dia lebih spontan sikit lah. Kalau nak memberi kuliah ni dia memerlukan idea sikit. So bila mengantuk sangat-sangat ni tak ada idea pula nak cakap apa. Okey, kita buka kepada sesi soal jawab.
Yang mana yang nak bertanya soalan boleh teruskan bertanya, insya-Allah. Dan coach, tambahan dia saya nak idea, saya nak bagi idea kepada peserta untuk apa soalan yang perlu ditanya. Sekiranya ada di kalangan peserta kita yang pernah membeli buku ni dan dah baca, kalau ada persoalan yang dalam buku ni yang tak faham, mungkin bolehlah tanya sekarang untuk saya jelaskan lebih lanjut. Kalau ada yang dah pernah beli dan ada topik-topik di dalam dia, yang penerangan di dalam dia masih tak faham, mungkin boleh tanya soalan hari ini, malam ni. Silakan bertanya, nak tanya, bolehkah merawat orang secara online, jin catching, bagi tahu akak untuk bersedia untuk dirasuk, untuk berdialog dengan jin, untuk kononnya kita tangkap jin itu, jin catching. Nak belajar ayatnya? Coach Marun boleh ajar, saya pun boleh ajar. Saya nak share sedikit, ada sedikit pengalaman. Saya nak share sedikit pengalaman meruqyah pesakit non-Muslim. Hari Sabtu lepas, saya didatangi oleh pesakit India non-Muslim. Pesakit India tersebut alami masalah perut buncit, perut kembung, kalau istilah kita busung lah, okay, busung. So beliau pula datang jauh, all the way daripada Seremban datang ke Kuantan. So daripada Seremban ke Kuantan lebih kurang driving pun ambil masa 3 jam 4 jam. Dia datang untuk buat rawatan dan saya juga sangat kagum dengan usaha keluarga beliau. Datang untuk buat rawatan dan selepas rawatan mereka terus kembali ke Seremban. Okay, which is jauh lah. Dan dia orang balik ke Seremban malam tu juga. Dan yang saya kagum, mereka tak ada pun nak minta buat sesi tu siang ataupun sebagainya. Bermaksud mereka betul-betul mengikut masa dan kelapangan saya. So bila saya kata pukul 10 malam hari Sabtu, maka mereka pun terus datang pada pukul 10 malam hari Sabtu. Dan alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, walaupun pesakit tu beragama India, bila saya ruqyah, alhamdulillah, uncle tu dia tetap muntah-muntah, muntah-muntah, dan alhamdulillah dia kata selepas ruqyah tu dia rasa badan dia sangat ringan. Dia rasa badan dia sangat ringan. So kesimpulan kita kat sini, saya nak bagi tahu bahawa sama ada pesakit tu non-Muslim juga, insya-Allah boleh kita ruqyah. Kita ruqyahkan sahaja macam biasa. Insya-Allah Al-Quran ni dia sebagai penawar dan juga rahmat untuk seluruh alam. So tak kira lah sama ada pesakit tu Islam ataupun bukan Islam, insya-Allah tetap akan menjadi kesembuhan. Malah untuk pesakit yang bukan Islam, usaha membacakan ayat ruqyah ini juga memberikan satu dakwah kepada mereka tentang mulianya agama Islam ini, membantu semua orang, tak kira apa juga agama, insya-Allah. Okey, itu sekadar sedikit perkongsian saya lah. Okey. Kita teruskan juga soalan. Kita masih menantikan sesi soal jawab, menantikan soalan daripada peserta. Ada yang nak bertanya soalan ataupun ada yang nak berkongsi pengalaman ke apa ke juga, insya-Allah boleh. Kita buka majlis. Dan coach, sebagai tambahan sebelum ada soalan muncul, okey, dan yang orang non-Muslim. Pengalaman saya pemerhatian, terutama kami di Sabah Sarawak ni ramai non-Muslim, dan pengalaman kami sebagai non-Muslim ni, dia percaya dengan ilmu-ilmu orang Islam ni, tentang ilmu rawatan orang Islam. Dan sehingga kan isteri saya seorang guru, dia kata di koperasi mereka ada jual kismis. Kismis tu yang memang dah disebut kismis minda yang telah dibacakan ayat-ayat Quran. Siapa yang banyak beli, pelajar banyak beli, pelajar non-Muslim. Pelajar non-Muslim, walaupun mereka tahu kismis tu dah dibacakan ayat Quran, mereka beli nak makan sebab kata mereka nak terang hati. Bayangkan, kita pula yang Muslim, yang Islam,
rawatan cara Quran ni kita kadang-kadang kita taklah bilang buang terus, kita tolak tepi, kita belajar ilmu Reiki, kita belajar ilmu yoga, kita ilmu-ilmu dari luar daripada Islam untuk sebagai rawatan. Sepatutnya kita belajarlah. Kita boleh belajar lain sebagai ilmu-ilmu lain itu untuk perbandingan, tapi kita belajar yang utama, kita belajarlah ilmu rawatan yang memang dari asal usul Islam. Sedangkan orang bukan Islam. Sedang ada satu yang kawan saya itu peruqyah, dia meruqyah seorang Cina di Sabah, minta rawat cara Islam. Dan Cina itu pun dia kerasukan, dan dia kerasukan jin yang merasuk. Cina itu katakan dia jin berbentuk naga. Dan apabila didakwa oleh kawan saya ini, seorang ustaz, dia berdakwah, dan jin yang mengaku dia jin naga ni setuju masuk Islam. Dan dia mengucap yang di tubuh badan seorang Cina ni, dia yang dia rasuk, dia ikut mengucap lah, lepas mengucap dia pun setujulah sebab dia ada Islam, dia kena ikutlah undang-undang Islam, dia peraturan, dia tak bolehlah masuk ke tubuh manusia. Jadi dia setuju keluar. Bila dia keluar, pesakit Cina ni sedar, tapi dia tak ingat apa yang berlaku sebelum ni. Dia tak ingat mulut dia digunakan oleh jin yang mengaku jin naga ni untuk mengucap 2 kalimat syahadah. Dia tak Islam lah. Moga-moga dia dapat hidayah lah kemudian. Tengok orang bukan Muslim pun dia ramai yang cuma mereka tak cakap secara terbuka lah. Tapi mereka percaya. Kita pergi belajar Reiki, pergi belajar itu, ilmu ni, ilmu jurus-jurus yang dari Amerika, dari India, yoga dan sebagainya. Sepatutnya kita bangga, kita belajar ilmu yang asal usul memang dari Islam. Jadi itu tambahan daripada saya. Hari ini ramai mengantuk mungkin. Mungkin ngantuk. Macam ada soalan dah. Okey, kita baca soalan. Coach, tadi mute mikrofon. Okey, soalan daripada Puan Aziz, ruqyah non-Muslim baca ayat-ayat ruqyah 20 seperti biasa atau ada ayat-ayat khas? Setakat ni saya buat sama sahaja, macam biasa juga. So saya membacakan ke semua ayat-ayat ruqyah yang 20 seperti dalam buku saya, dan juga seperti biasa dalam sepanjang sesi ruqyah saya akan selitkan dakwah, suruh jin tadi bertaubat, jangan melakukan kemungkaran, seperti biasa, sama sahaja. Cuma beza dia untuk bahagian zikir dan berdoa tu, permulaan ruqyah untuk zikir diam, ikut saya berzikir tu, saya cuma minta pesakit tu dengar sahajalah. Kemudian untuk kita meluruskan niat, minta doa supaya dipermudahkan urusan tu, saya minta pesakit tu berdoa mengikut cara dia masing-masing lah. Itu sahaja. So dari segi kaedahnya sama sahaja, membacakan ayat ruqyah kesemuanya sambil tepuk, sambil picit, sambil berdakwah. Cuma di bahagian akhir untuk minum air jampi, nak baca dahulu Al-Fatihah ayat kursi 3 tu, tak perlulah. So si pesakit non-Muslim boleh terus minum sahaja air itu. Okey. Itu jawapan saya. Ustaz Sina ada nak tambah? Terima kasih Coach. Okey, berkenan, ini soalan yang bagus. Okey. Tambahan daripada saya setuju jawapan Coach. Saya pun memang akan mengesyorkan baca ruqyah 20 ayat tu. Sebab kalau kita tengok sendiri makna, itulah dia complete set. Dia untuk sakit apa pun, gangguan jin saka, ain, sihir, dia ada cover dah dalam 20 ayat tu. Bila kita ruqyah non-Muslim ataupun kita ruqyah seseorang dia kerasukan jin non-Muslim, ada ayat untuk berdakwah. Sebagai contoh, antara dia ayat surah Ali Imran ayat 18 dan hingga 19. Saya baca maknanya dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia
yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Ada masanya kalau saya meruqyah dan orang yang dirasuk dengan jin yang mengaku dia bukan Muslim, saya baca ayat ni dan saya baca juga sebahagian terjemahannya. Saya katakan sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah sendiri yang menegaskan ni. Dan terus saya kata, mari kamu dengar ni kata-kata kalimat Allah, firman Allah. Saya bacalah surah Ali Imran ayat 18 hingga 19. Dan ada surah Al-Jin tentang mengisahkan tentang jin. Jadi kalau yang jin non-Muslim contohnya. Jadi itulah pentingnya kita tadabbur. Kita baca ayat ni dan kita dari masa ke masa tengoklah terjemahannya. Sebab dengan terjemahan kita akan dan kita tadabbur. Kalau boleh kita tadabbur mendalam makna dia. Kalau kita baca terjemahan, kadang-kadang kita tidak nampak kehebatan ayat itu. Tapi bila kita baca kitab-kitab tafsir atau buku-buku yang mengajar tadabbur, baru kita sedar. Al-Fatihah sendiri, siapa ada mengikuti kuliah itu tentang ayat-ayat ruqyah dan ada khusus untuk Al-Fatihah saya. Betapa mendalamnya makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti bolehlah ulang kaji tengok di YouTube channel Coach Kamarul. Jadi 20 ayat itulah basic dia. Lepas tu kalau kita ada belajar lagi ayat-ayat lain, kita nak tambah, silakan tambah. Tapi 20 ayat tu memang dah cukup complete set untuk apapun situasi, insya-Allah. Jadi itu tambahan dari saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan seterusnya, adakah dibolehkan buat rawatan dengan kaedah menyuruh jin menggerakkan tangan? Contoh, sekiranya jin sihir gerak tangan kiri, jin saka gerak tangan kanan. Okey, actually kalau kaedah ini saya kenal daripada mana pusat rawatan tersebut. Cuma kalau saya secara personally saya tidak begitu setuju sangat. Kerana tapi kalau ikutkan secara umum tak jadi masalah nak suruh dia jin pergi ke mana, ke kiri atau ke kanan. Cuma yang menjadi isunya, betul ke jin yang betul-betul menggerakkan tangan tersebut? Okay. Kadang-kadang pesakit tu yang menggerakkan tangan tu sendiri. So macam mana kita sebagai perawat nak membezakan? Dan kata kalau pergerakan tu tak betul dan sebagainya tu macam mana? Macam mana kita nak confirmkan? So kalau tanya saya, ada sedemikian saya tak begitu setuju sebab saya tak nampak kepentingan dia. Kalau tanya saya, lebih baik suruh jin tu bergerak keluar daripada tubuh badan berbanding nak bergerak tangan kiri atau bergerak tangan kanan. Apa yang saya selalu pesan, saya akan selalu cakap, ya masyarakat jin, aku akan azan, kamu boleh keluar ikut jari-jari kaki dia dan juga jari-jari tangan dia, ataupun kamu boleh muntahkan keluar ikut mulut dia. Sama ada jin tu sihir ke, dia tak perlulah kita nak spesifikkan sangat. Jin sihir keluar ikut jari kaki, jin saka keluar ikut jari kanan. So saya tidak berbuat demikian. Bimbang kepada jatuh kepada tipu daya. Jatuh kepada tipu daya yang mungkin akan memperdayakan perawat tu sendiri. Kita duk sangka jin tu yang bergerak, tapi hakikatnya takut si pesakit tu pula yang bermain-main. Dia saja gerak untuk mempermainkan kita. Pesakit ni tuan-tuan ada banyak ragam. Ada pesakit yang memang betul-betul sakit. Ada pesakit yang kadang-kadang sengaja nak menguji perawat pun ada juga. So kalau dah ramai perawat pesakit yang kita jumpa, macam-macam kerana. So kalau tanya saya sendiri memang menyuruh jin tu bergerak, tapi saya hanya suruh dia bergerak keluar melalui jari-jari kaki, jari-jari tangan, ataupun saya suruh jin tu bergerak keluar daripada perut, naik ke dada, naik ke leher dan muntahkan keluar melalui mulut. Itu sahaja yang saya suruh. Kalau nak bergerak kaedah untuk gerak tangan kiri, tangan kanan ni saya tak buatlah. Okey, itu pendapat saya lah. Itu pendapat peribadi saya. Ada perawat yang nak buat, dia belajar dengan guru tersebut, dia nak buat. Itu bagi saya terpulang kepada mereka lah. Itu perguruan mereka dengan guru mereka. Saya tidak. Secara umum, kaedah tersebut tidaklah sampai jatuh haram dan sebagainya. Jadi, Ustaz Sinan nak tambah? Terima kasih Coach. Seperti juga Coach,
sebagian besar jawapan coach itu memang saya pun setuju, dan seperti juga coach Kamarul, saya pun kenal dengan dibagi tahu teknik itu kenal. Jadi pemulaan sebelum saya menjawab, saya hormati orang yang alir, yang peguruan dia yang buat macam ni. Sebab saya kenal sebagian tu ada dia punya murid juga di Sabah. Dia ada murid dia di Sabah yang, sebab saya dah bagi tahu kalau kita belajar dengan guru memanglah kita punya teknik akan yang diajar oleh guru takkan kita belajar dengan guru tiba-tiba kita guna guru C, guru D. Kecuali guru C, guru D itu kita ada baca buku dia kah, atau kita tengok YouTube dia kah, kita belajar. Tapi kalau kita belajar dengan guru punya teknik lah yang kita akan gunakan. Dan itulah juga lebih bagus, seperti Coach Kamarul pernah katakan, saya pernah katakan, kita berguru dengan banyak guru, jadi kita boleh buat perbandingan mana yang kita rasa yang terbaik untuk kita amalkan. Jadi saya hormat yang orang ni, saya tidak akan kritik, sebab seperti Coach Kamarul kata, tidaklah sampai ini yang haram yang memang langsung tak boleh buat. Ni cuma kalau ada yang aliran tertentu memang kalau begini dia kata tak ada hadis Nabi, memanglah dia kata ini sudah salah dan bid'ah. Jadi tapi kalau saya secara pribadi macam tadi Coach Kamarul dah bagi tahu pandangan pribadi dia, apa pendapat pribadi dia. Saya pula juga secara pribadi mengatakan mirip seperti yang Coach katakan, tak perlu untuk bagi saya secara pribadi, kalau saya lah yang merawat, saya tak perlu bagi tahu jin, kalau jin sihir pergi ke kiri, jin saka ke kanan. Sebab bila saya baca ruqyah, dia banyak situasi kan, banyak reaksi. Ada yang menari-menari tapi diam-diam, ada yang nangis-nangis tapi duduk diam, ada yang suka bercerita, jin merasuk tu suka bercerita. Jadi jin merasuk tu suka bercerita, saya berdialog lah dengan jin tu dengan tujuan nak bagi dakwah suruh mereka keluar. Dan saya tanya direct lah dengan jin yang merasuk tu, kamu berapa orang? Kalau dia kata dia ketua jin, jadi ada berapa kamu sebenarnya? Dia ada 100 ekor, ada 1000, ada 100.000, dia panglima tentera, dia raja jin. Saya suruh mereka keluar. Kalau dialog itu sesuai, dakwah tu mengena, jin tu kata dia nak masuk Islam, dia berdakwah, katakan ketua jin, raja jin, penghulu jin, dia mengucap. Dan dulu saya pernah katakan begini, dia ketua jin tu kata dia nak masuk Islam dan pengikut dia pun nak masuk Islam. Sebab biasanya jin ini sepertilah juga manusia, kan para meswara datang ke Melaka, dia masuk Islam, pengikut dia pun dah masuk Islam juga. Jadi ketua begitu, ketua jin dia. Jadi saya kata, okey, dia kata dia punya pengikut ramai pun nak masuk Islam. Saya kata, okey, yang ketua dia yang ada di tubuh pesakit itu, dia seorang mengucap, dia kata yang jin di luar tu, yang saya tak nampak, mungkin ada di luar, kan? Ikutlah dengan ketua dia mengucap. Saya mengucap, kalimat syahadat, ketua tu mengucap, dengarlah daripada mulut pesakit. Yang lain dia kata, pun ikut ketua mereka berucap. Janganlah satu-satu masuk ke tubuh pesakit mengucap, lepas tu satu masuk mengucap banyak. Sebab kalau beratus, beribu, jadi mengucap. Jadi setelah ketua tu yang merasuk mengucap kalimat syahadat, dan dia kata dia punya tentera dia yang lain tu pun dah ikut mengucap, semua masuk Islam. Jadi saya berdakwah dengan ketua dia, kata kamu keluarlah, jadilah pendakwa di alam kamu, berdakwah lagi dengan jin-jin lain, ajak mereka masuk Islam. Kalau yang dah Islam, ajak mereka janganlah ganggu manusia, berdakwah. Dia setuju. Dia keluar dan dia kata dia akan keluar dan dia akan pindah ke lain tempat. Ada kata nak ke Brunei lah dan sebagainya. Dia keluar. Dia kata pengikut dia akan ikut dengan dia. Pesakit tersedar. Lepas tu pesakit tak sakit lagi. Dia sembuh. Alhamdulillah. Jadi begitu cara saya. Tidak ada ke kiri, gerak-gerak kiri, gerak ke tangan. Lepas tu guna berbagai cara. Sebab cara saya, bagi saya lebih mudah cara saya. Jadi saya ini pemalas, terus terang. Saya ini peruqyah pemalas. Saya tak suka baca ayat tanpa panjang, surah Al-Baqarah kan, nak merawat pesakit, surah Al-Imran. Saya suka baca surah-surah pendek, ayat-ayat pendek seperti yang 20 kelompok ayat. Dan saya malas nak berdialog panjang dengan jin. Jadi saya mana cara paling senang untuk jin tu keluar? Kalau dapat dakwah dia masuk Islam, dia suka keluar
cukup dengan tu. Tak payah jurus-jurus, tak payah bersilat, tak payah bercabar-mencabar. Jadi kalau nak ikut cara saya, cara perawat yang pemalas, ikutlah cara saya. Sebab saya lebih suka ambil yang paling simple. Bagi saya yang mana yang simple tapi efektif itu yang saya akan pilih. Dengan menghormati rakan-rakan saya yang belajar dengan guru-guru tertentu, begitu cara mereka. Cara mereka saya hormati, saya tidak akan kritik terus, itu cara mereka. Jadi itulah tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan seterusnya untuk boleh jelaskan pengertian tasyakul dan tamassul. Okay, so yang ni sebab word ni daripada nota Ustaz Sinar, maka saya serahkan kepada Ustaz Sinar lah untuk menjelaskan apa yang pengertian tasyakul dan juga tamassul ni. Okey. Bismillah, terima kasih. Saya pun pada mula-mulanya didedahkan dengan istilah ni agak sukar juga untuk memahami. Yang selalu mengajar dan memperkenalkan istilah ni ada antara guru saya, iaitu Ustadz Musdar Bustaman Tambusai. Dalam bukunya pun ada tulis ni, dalam kuliah-kuliah dia datang ke Sabah, dia selalu ajar ni. Dulu sebab nak membezakan dua-dua tu. Tapi dah berkali-kali saya hadir kuliah Ustadz Musdar ni kan. Dan ada tu waktu mungkin tengah-tengah rehat, minum-minum kopi, makan-makan tengah hari, bertanya, cerita. Jadi saya dah macam dapat faham lah apa tasyakul dan tamassulnya. Dia mirip-mirip. Dia begini, jin memang ulama kita ada mengatakan bentuk sebenar jin hakikatnya kita tak tahu. Yang ada hanya diberitahu dalam Al-Quran hadis, jin ini asal usulnya dijadikan daripada api. Dan ada mengatakan daripada lidah api, iaitu gas yang di hujung api itu. Cuma dia dulu asal usul dari api. Sekarang ni jin bukan lagi berbentuk api. Seperti manusia asal usulnya dari tanah. Sekarang ni kita bukan lagi, kulit kita ni bukan lagi tanah, tapi asal usul. Kalau kita, itulah jangan kita gali lubang di tanah, kita kubur orang hidup-hidup di tanah, mati kita. Tak boleh bernapas, walaupun asal usul kita dari tanah. Begitulah juga jin asalnya dari tanah, tapi sekarang tidak. Jin antara sifat-sifatnya, dia boleh berubah-ubah bentuk. Dia boleh menjelmakan diri. Dia boleh menjelmakan diri dalam bentuk Pontianak, berdiri di tepi pokok ara, kita memandu tengah malam, kita nampak. Dia boleh menjelmakan diri. Bila dia menjelmakan diri itulah yang dinamakan tasyakul. Dia menjelmakan diri. Dan dia ada beza. Kalau dia menjelmakan diri dalam bentuk yang kita katakan tasyakul, katakan dalam rumah kita perawat dan pesakit dan keluarga pesakit adalah 10 orang dalam rumah, tiba-tiba jin menjelmakan diri. Jarang berlaku, tapi jin menjelmakan diri di depan mata kita. Kalau dalam rumah tu ada 10 orang boleh nampak. Itulah tasyakul, dia menjelmakan diri. Ada masa dia menjelmakan diri macam bentuk Pontianak, bentuk asap, atau dia menjelmakan diri dalam bentuk anjing hitam, dalam bentuk kalajengking dan sebagainya. Itu nama dia tasyakul. Kita boleh. Tapi kalau ada penun perawat datang dalam rumah tu, dia penun nak merawat pesakit, nak merawat rumah. Dalam ada keluarga dalam rumah tu ada 5 orang. Dan perawat tu pun ada. Dan perawat tu atau pesakit lah, seorang saya nampak. Dia kata, di dapur tu, pintu dapur ada 2 ekor jin. Satu ada tanduk, satu ada sayap. Dekat pintu depan rumah tu ada 3 ekor jin. Ada satu ada ekor, satu tanduknya 3. Tapi seorang sama ada pesakit ataupun perawat tu sendiri kata dia boleh nampak. Kita yang lain yang dalam rumah tu tak nampak. Itu bukan tasyakul. Itu orang yang nampak tu yang ada sakit. Dia yang ada didampingi jin. Itu istilah dia bukan tasyakul. Tamassul pula ni penjelmaan jin itu. Macam contohnya dia muncul dalam mimpi. Tapi dia berjubah putih, berjanggut panjang, pegang tasbih, dia mengatakan dia Syekh Abdul Qadir Jalani atau dia ni wali Allah. Dia menjelma, membentukkan dirinya seperti seorang syekh wali atau seperti
datuk kita yang dah lama meninggal dunia, seperti pakcik kita, Pak Su kita, Pak Nga, Pak Long kita yang dah lama meninggal dunia, dia menyamar untuk cuba mempengaruhi kita. Itulah yang dikategorikan tamasul. Dia menjelmakan diri dia jadi Syekh Abdul Qadir Jalani lah, dan dia menyamarkan diri. Antara dalam mimpi ke begitu, itu dikatakan tamasul. Dia menyerupai sesuatu. Belum menyerupai orang soleh lah konon, tapi sebenarnya jin. Itulah beza dia tasyakul dan tamasul. Dia dekat-dekat sama, dia menceritakan tentang jin yang menjelmakan diri, tapi satu umum, maksudnya dia menjelmakan diri, satu tu dia menyerupai sesuatu. Dia mencoba jadi orang alim dan sebagainya. Jadi itulah jawapan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamaru. Okey, untuk soalan seterusnya, istilah aura rumah, aura muka, adakah aura ni ada dalam Islam? Aura ni dia asal usulnya daripada agama Buddha. Itu saja. So bila kita sebut dia asal usulnya daripada agama Buddha, tak sepatutnya ada dalam ajaran Islam. Cuma ramai daripada perawat ataupun orang-orang tertentu mengubah suai istilah aura ni ataupun menggabungkan aura-aura ni dengan istilah-istilah Islamik, dengan doa-doa Islamik supaya bagi nampak dia lebih Islamik. Itu saja. Okey, sebab dalam ajaran Islam memang tak ada istilah aura di dalam kitab Al-Quran. Tiada istilah aura dalam hadis-hadis Rasulullah. Dalam Islam yang ada hanyalah pancaran nur sahaja. Cahaya seseorang tu, muka orang ni kita nampak bercahaya. Dia hanya cahaya sahaja. Okey. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. So dia tak ada lapisan-lapisan aura. Kalau tengok dalam bab aura ni, ada yang aura berapa lapis, biru, kuning, hijau, purple dan sebagainya apa semua. So itu bukanlah dalam istilah ajaran Islam. So kalau kata rawatan yang menggunakan aura ni, saya tak setujulah. Okey, saya tak setuju. Okey, itu saja saya ringkas. Sebab aura ni memang daripada ajaran Buddha. Cuma dia banyak diolah, diubah suai istilah dan digabungkan supaya nampak lebih Islami. Okey, kat sini ada nak tambah? Okey, terima kasih Coach. Soalan ini bagus sebab ini selalu orang terkeliru dengan istilah aura. Jadi di sini saya ingin jelaskan, aura ni ada sekurang-kurangnya dua makna. Jadi jangan kita. Satu, aura ni memang yang bahasa umum digunakan. Asalnya dari bahasa Inggris, aura. Aura ni kalau bahasa umum dia, kalau kita tidak kaitkan dengan ilmu kesaktian, dengan rawatan, aura ni adalah macam contohnya kalau seorang tu pemimpin politik, Soekarno gitu, dia berucap orang atau sekarang ni Ustaz Somad, bila dia berucap kan ramai orang hadir terpegun, ataupun Ustaz Azhar Idrus kan ramai orang dengar ceramah dia, orang terpegun, orang kusyuk dengar, teliti dengar. Artinya dia mempunyai pengaruh yang besar kepada masyarakat sekelilingnya, dan orang akan sebut, oh dia ada aura lah, pemimpin ni ada aura. Aura di situ maksudnya orang tu ada pengaruh, mungkin pengaruh daripada dia pandai berpidato, pengaruh dia memang dia punya karakter peramah, senang bergaul dengan orang. Itu aura asalnya kalau dalam bahasa biasa, yang kalau kita tidak kaitkan dengan alam mistik. Seorang ahli politik macam Soekarno, orang dulu orang kata Soekarno dia ada aura sebab kalau dia berpidato ramai orang akan terpegun dengar, atau Pak Hamka, sekarang Ustaz Somad. Jadi aura begitu tidak salah, dia sebenarnya ada satu bahasa kiasan untuk menunjukkan orang tu mempunyai pengaruh, disukai ramai. Kalau aura itu tidak jadi masalah, tetapi aura yang satu lagi ini yang dikaitkan dengan alam mistik, dengan perawatan, dengan ilmu tenaga dalam. Itu kena tahu, asal aura ini adalah daripada agama, daripada ilmu yoga dan Buddha. Mereka yang ni aura ni dia kaitkan dengan cakra, cakra-cakra di tubuh manusia.
Dan dia jadi populer apabila orang Barat, orang Amerika pergi belajar ke India, orang England, sebab orang Barat ni dah ke India sejak 1800 lagi. Mereka belajar ilmu-ilmu yoga ni, ilmu meditasi. Mereka tulis buku, mereka kembangkan. Ini cakra ni ada aura dia warna kuning, biru, ungu dan sebagainya. Lepas tu dah berkembang, bila zaman moden, mereka modernkan, diajar dalam kursus motivasi. Yang jadi masalah kepada masyarakat Islam apabila dibawa masuk. Dulu yang mau masuk ke Asia Tenggara ni penceramah-penceramahnya non-Muslim juga, dan dia punya ceramah dalam bahasa Inggris. Jadi orang Melayu tidak ramai yang hadir ceramah-ceramah. Lepas tu ada orang Melayu sendiri pergi belajar ilmu-ilmu begini, dia bawa masuk dan dia memandai-mandai di-islamikkan kononnya lah, diambil ayat Quran konon untuk support bahwa aura ini wujud, dia ajar. Sedangkan sejarah dan aura ini ada dikaitkan dengan cakra-cakra dalam badan ini adalah daripada agama Hindu dan Buddha, terutama daripada ilmu yoga. Jadi bila sampai ini yang jadi malangnya, bahasa ini popular, ada orang bertaraf ustaz pun guna istilah ni. Saya cuba elak guna istilah ni. Jadilah buat krim kecantikan dinamakan aura juga. Sebenarnya dia tidak ada kaitan dengan ilmu tenaga dalam, dia tidak ada kaitan dengan jin. Tapi kerana aura itu berubah, dia buatlah juga krim kecantikan aura, air aura. Jadi masalah dia kepada orang awam, mana satu aura itu sekadar bahasa istilah atau mana satu aura itu sebenarnya adalah ilmu yang berkaitan ilmu tenaga dalam yang ada dampingan jin. Jadi kalau saya coba elakkan guna istilah aura, dan dalam buku saya ini pun juga ada sedikit juga ada bab menerangkan berkenaan aura. Sebab aura ni dah campur aduk dah di Malaysia. Kalau popular istilah ni ada masanya ustaz sendiri menggunakan bahasa aura. Jadi apabila ada ustaz-ustaz menggunakan bahasa aura, istilah aura ni, jadi orang percaya semua jenis aura ni boleh, termasuk aura rumah, aura muka. Sedangkan saya ringkaskan dulu sebab nanti ada masa saya akan buat satu kuliah tentang ilmu tenaga dalam lagi, sambungan, bahawa aura ni dari ilmu yoga, ilmu-ilmu ni mistik ini dia ada dampingan jin. Reiki pun ada menggunakan istilah aura berwarna-warni, ada dampingan jin. Nantilah perlahan-lahan, step by step kita akan dedahkan dulu apa itu ilmu tenaga dalam, apa itu aura, baru kita akan kupas kenapa kita katakan bertentangan dengan Islam. Jadi itulah jawaban saya untuk aura ni. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimana untuk menutup pintu masuk serangan jin yang terbuka ni? Nak tutup pintu ni, itulah yang kita duk surah amal tu, amalan-amalan benteng diri, zikir pagi petang, amalkan baca bismillahirrahmanirrahim, a'udzubikalimatillahi tammat. Itu semua tu zikir-zikir pagi petang. Boleh rujuk kepada kitab zikir al-maksurat. Itu semua kita baca dengan niat untuk jadikan sebagai benteng diri. Bila kita dah niat sebagai benteng diri, itulah yang akan menutup segala pintu-pintu masuk daripada serangan-serangan jin. So tak kisahlah. Sebenarnya ni kena rujuk balik. Ni soalan yang terlalu umum, yang jawapan dia terlalu banyak. Semua amalan-amalan kita akan menjadi benteng diri. Kita berwuduk, itu juga adalah benteng diri daripada serangan masuk. Kita berwangi-wangian, mengamalkan sunnah, itu juga antara benteng diri, tak bagi jin serang masuk. Kita mengamalkan sedekah pagi petang, itu juga antara amalan benteng diri untuk mengelakkan serangan-serangan jin. Apa juga amalan-amalan kita yang akan diniatkan untuk menjadi benteng diri kita. Soalan ini terlalu umum, jawapan dia terlalu banyak. Kena spesifikkan sikit. Okay, insyaAllah itu sahaja jawapan saya. Sebab umum sangat. Jawapan ni memang simple saja. Semua amalan-amalan kita yang kita duk baca Al-Quran, kita baca ayat ruqyah 20 ayat,
kita baca zikir pagi petang, al-masurat, semua tu adalah untuk benteng diri kita untuk tutup laluan jin daripada masuk. Okey. Ustaz Sinar nak tambah? Terima kasih Coach. Okey. Untuk soalan ni saya akan jawab ada 2 poin yang perlu dilihat. Pertama, sekiranya kita soalan ini merujuk kepada tadi saya kata pintu-pintu serangan jin itu. Okey, antara cara nak tutup, contohnya saya kata pintu dia marah. Jadi jangan, kalau kita jenis seorang yang panas baran, kawal kemarahan. Jangan melebih-lebih marah sampai memaki hamun apabila marah. Kontrol kemarahan. Itu cara tutup dia. Kalau kita jenis penakut, jangan tengok wayang-wayang hantu, wayang munafik, wayang jin tu jin yang banyak sekarang kan. Jangan tengok. Tengoklah cerita kartun yang cerita komedi. Jangan tengok. Tengok kerasukan lah. Jadi itu cara tutup dia. Yang kedua, poin kedua seperti yang telah diberitahu oleh Coach Kamarul, iaitu kita kena baca doa-doa. Bacakan, jadikan wirid harian 10 ayat ruqyah tu setiap hari. Ataupun manzil, ataupun zikir pagi petang, ataupun al-maksurat. Tapi kalau orang yang pemalas, macam saya ni pemalas, tapi saya memang ada baca, saya merawat orang, saya perlu juga lah baca, ada ayat-ayat tertentu kan, macam 7-10 ayat, 20 ayat tu. Tapi kadang-kadang saya pun sibuk untuk baca ni, tapi yang kalau boleh yang kita amalkan, terutama untuk Puan Nurma Zuriati, bacalah. Kalau tanpa banyak pilihan, nak mana satu nak baca, bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa wassamiyul alim. Baca pagi 3 kali, petang 3 kali, lagi bagus malam lagi tambah baca sebelum tidur 3 kali. Sebab doa ini adalah daripada hadis Nabi, kita baca kita dapat pahala dan kita yakin tidak ada unsur-unsur syirik di dalamnya, dan banyak pengalaman orang. Memang banyak testimoni. Kalau orang tukang pukau menyamar jadi salesman datang ke rumah kita, insya Allah kita tidak akan terpukau. Kalau kita ke majlis kenduri kahwin, ada orang nak melentakkan racun santau kah, lontong kah, kalau di Sabah panggil lontong, pun tidak akan tegang. Kalau kita termakan mungkin sakit sekejap saja, sakit perut, tapi tidaklah terlalu memudaratkan. Jadi baca ini untuk mengelakkan diserang jin. Kalau nak tambah satu lagi tambahan dari yang diajar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, iaitu bacalah yang bacaan ini selalu juga dibaca dalam sembahyang dan penduri, iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang lafaz yang wa yumit wa yuhi wa yumitu. Mana-mana pun bacaan pun boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling bagus baca setiap hari 100 kali. Dan tidak semestinya 100 kali duduk di sejadah 100 kali. Kalau tak mampu, mungkin baca dan nak pergi kerja kah, baca di dalam kereta, baca di tempat kerja, baca sikit-sikit, tapi paling kurang 100 kali. Lagi bagus. Kalau tak dapat pun 3 kali. 10 kali kah? Atau 3 kali, atau paling sikit pun, ada ulama kata paling sikit pun zikir tu bacalah dalam 1 hari 1 kali. Jadi itulah antara ada zikir-zikir doa yang boleh kita untuk tutup pintu tu daripada diserang. Cuma janganlah marah. Sebab kalau marah tadi saya kata, kalau marah keterlaluan, Al-Hafiz pun boleh diserang oleh jin. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Assalamualaikum. Untuk soalan seterusnya, saya ingin faham lebih mengenai sihir al-bayan. Ada perawat menerangkan sihir al-bayan tidak perlu mentera pujaan jin. Hanya dengan kata-kata manis sudah boleh pukau seseorang dengan bantuan syaitan. Sedangkan setahu saya sihir itu ada rukun baru terjadi. Okey, penjelasan ni saya pun tak pasti sihir al-bayan ni benar apa, tak pernah dengar. Dan kalau kata kena mengikut rukun baru terjadinya sihir, ini bergantung juga dengan kitab rujukan kita. Kalau kita rujuk kepada Dr. Sa'ad Sa'id, dia meletakkan syaratnya berlakunya sihir-sihir ni ada rukun-rukun tertentu. Tapi kalau kita merujuk kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali ataupun Ustaz Sahan, dia tak ada menerangkan bab rukun-rukun yang baru terjadi ni.
So kadang-kadang mentera tu boleh terjadi dengan hanya pujaan-pujaan bersama dengan jin. Jin tu mungkin dah buat perjanjian dengan orang yang memukau tadi di awal-awal. Untuk dia memukau tu dia hanya menggunakan kata-kata manis sahaja untuk dia. So itu sedikit penjelasan saya lah. Sebab kalau kita nak sebut pasal rukun ni hanya mengikut kitab rujukan kita. Kalau kita membaca kitab Syekh Wahid, tak ada perincian tentang rukun-rukun untuk terjadinya sihir. Tapi kalau kita baca kitab Dr. Sa'ad Sa'id, dia ada syarat-syarat dia, ada rukun-rukun dia baru terjadi. So bergantunglah atas perguruan mana yang kita betul-betul mendalami bab rawatan Islam tu. Okey, itu saja sedikit daripada saya. Sebab Al-Bayan ni saya tak pernah dengar apa benda dia. So sini ada nak tambah. Tak boleh panjang sangat. Kita nak tutup majlis dah pukul 11. Okey, terima kasih Coach. Okey, berkenaan sihir Al-Bayan ni, saya juga seperti Coach Kamarul tidak pernah dengar sihir tu sebagai satu sihir lah, namanya Al-Bayan. Tapi yang kemungkinan yang dimaksudkan ni, kalau ada ceramah, mungkin ini berdasarkan hadis. Ada hadis Nabi mengatakan kata-kata yang indah itu, Al-Bayan itu, bayan ni satu kata-kata. Kata-kata adalah juga sebahagiannya itu adalah sihir. Dan kalau ulama yang mensyarahkan atau menghuraikan hadis Nabi itu, dia kata kata-kata yang indah, Al-Bayan itu adalah sebahagian sihir. Maksudnya macam contohnya macam syair-syair lah. Ada saya tahu memuja sana memuji sini yang bukan memuja Allah. Memuja pun orang terpukau mendengarnya. Jadi seolah-olah macam sihir. Ataupun orang menyanyi lagu dengan susunan kata-kata, orang terpukau mendengar. Jadi seolah-olah bayan itu, kata-kata indah itu menjadi satu sihir. Tapi tidak pula saya pernah dengar bahawa dia memang ada satu sihir yang khusus, namanya bayan, yang kita baca-baca mantra terus terjadi sihir tu, dan sihir tu dinamakan bayan. Yang setakat saya tahu yang selalu diulas ni tentang bayan ni, sebab berdasarkan hadis Nabi, sebahagian kalimah-kalimah yang indah, kata-kata yang indah adalah sihir. Dan kalimah-kalimah yang indah tu dikatakan bayan. Dan dari segi ulama mengatakan itu yang dimaksudkan itulah seperti syair, orang nyanyi-nyanyi, orang akan terpukau. Jadi seolah-olah kata-kata indah itu sihir. Malah kan sebagian sihir ini menggunakan kalimah-kalimah mantra. Jadi kalimah-kalimah mantra itu itulah juga mungkin yang dikategorikan sebagai bayan. Itu bila dibaca mantra-mantra itu berlakulah sihir. Jadi itu sejak takat pengetahuan saya. Yang khusus satu ilmu sihir nama dia bayan, saya pun tidak pernah dengar. Tapi kalau orang mengulas hadis Nabi mengatakan kata-kata indah itu yang disebut bayan adalah sebagiannya sihir, itulah mungkin yang dimaksudkan. Jadi itu sejak daripada saya berkenaan dengan soalan itu. Terima kasih, saya serahkan kepada saya tambah sedikit. Bila Ustaz Sinar kata kata-kata terpegun ni, sebenarnya itu mungkin juga misalnya penyanyi yang terkenal Datuk Siti Nurhaliza. Beliau menyanyi dengan suara yang sangat lunak, sangat merdu. Kita terpegun dan terpukau. Dia bukan menterakan kita, dia bukan puja kita, dia bukan menjampi menggunakan jin, tapi disebabkan suara dia yang sangat merdu, yang mungkin kita jadi terpukau akan dengan suara dia. Itu mungkin betul lah. Tapi dia bukan sihir lah, itu bukan sihir. Okay? Hanya dengan kelebihan suara dia sahaja. Okay? Saya rasa insyaAllah selesai untuk sesi pada hari ini. Masa dah pukul 11. So saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis pada malam ni. Terima kasih Coach, terima kasih kepada semua yang hadir, terutama kepada saudara Muhammad Azam. Saya melihat saudara Muhammad Azam memang rajin hadir kuliah ruqyah online dan ada juga bertanya, dan saya ucap terima kasih juga kerana ada sebenarnya tadi dalam yang soalan aura tu pun ada share, dan kita harap lagi siapa yang lain pun boleh share pengalaman. Ini dia pengalaman, dia ada ruqyah orang-orang asli bukan Islam, dan air ruqyah tu banyak membantu
mengobati, merawat penyakit mereka. Jadi kita suka kalau ada kita punya sahabat-sahabat peserta kan share pengalaman-pengalaman mereka untuk bagi motivasi kepada pelajar-pelajar lain yang baru berkecimpung dalam dunia ruqyah. Oh, sahabat saya ini belajar sekarang pun dah pandai meruqyah dan alhamdulillah ada kesembuhan. Ada dia ruqyah orang asli sembuh. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Azam kerana share pengalaman beliau. Jadi begitu juga yang umumnya kepada yang lain pun ucap terima kasih dan saya berdoa juga lah kepada kita semua agar dapat istiqamah menghadiri majlis ilmu kita ni. Sebab kita ada 3,000 orang ahli tapi yang selalu datang hadir setiap minggu orang-orang yang sama. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh itulah kempen-kempen lah kawan-kawan kita, saudara mara kita lain. Tidak semestinya mereka ada dalam grup Telegram untuk hadir kuliah-kuliah ini untuk mereka dapat ilmu yang baik. Ilmu ini ruqyah syariah ini sebagian daripada ilmu ajaran dalam agama Islam. Dan bila kita belajar ilmu-ilmu macam ini yang memang dikira ada dalam Islam, kita dapat pahala. Kita dapat pahala, bukan kita dapat satu kelebihan di dunia, kita dapat merawat keluarga kita. Di akhirat dia jadi sebagai pahala untuk timbangan amal kita. Jadi saya ucap terima kasih dan sekiranya ada tersilap kata daripada saya mohon maaf. Dan kempen-kempen lah sahabat-sahabat lain, tidak semestinya yang dalam grup Telegram kita untuk hadir ni kuliah ruqyah online kita ni setiap minggu. Okey, jadi dengan itu sahaja dari saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. So alhamdulillah selesai kuliah untuk minggu ni. Walaupun tak ramai tapi alhamdulillah saya tengok yang mana yang hadir ni adalah muka nama-nama yang sama lah. So bermaksud mereka ni betul-betul istiqamah untuk datang. So alhamdulillah apa yang saya nak minta teruskan membantu orang dengan sedikit ilmu yang kita ada, buat air penawar. Buat air penawar tu insyaAllah antara kaedah yang paling simple untuk kita bantu nak merawat orang. Ada sahabat kita demam, kita bantu buat air penawar. Ada sahabat kita anak dia nak masuk exam, kita buat air penawar nak bagi hilang gemuruh. Okay, insyaAllah. Itu saja untuk minggu ni. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan saya dan juga Ustaz Sinar. Saya tutup majlis pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Subhanallah. Okay, alhamdulillah, insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan untuk tajuk yang lain pula insyaAllah. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.